Assalamualaikum and hi! So if you guys are new to my YouTube channel, I am Wan Harisun and I'm going to share beneficial content with you guys. Tujuan saya buat video hari ini untuk bercakap tentang isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang, iaitu isu perlesenan Finas untuk membuat apa-apa video, untuk mengupload ataupun menerbitkan apa-apa filem dan sebagainya. So, perlukah lesen untuk kita buat semua benda tu sekarang? Perlu ke? Semalam-semalam kita baru sahaja dikabarkan bahawa content creator, pengguna social media memerlukan lesen Finas untuk mengeluarkan apa-apa video di social media. Dan ini sangat mengejutkan sebenarnya bagi content creator dan semua social influencer yang terlibat, yang sama akan terjejas jika perkara ini terus dilaksanakan. Datuk Saifuddin Abdullah telah mengeluarkan kenyataan di Parlimen untuk mengusulkan supaya Akta 244 Akta Komunikasi dan Multimedia untuk diperkuat kuasakan, di mana-mana sahaja pengguna sosial media yang ingin memuat naik apa-apa video di YouTube ataupun di mana-mana platform media memerlukan perlesenan daripada Finas. Akta yang dipetik adalah Akta 244 Akta Komunikasi dan Multimedia 1981, iaitu agak lama ya, 39 tahun sebelum ini, dan bukanlah waktu yang terkini. Akta yang telah digubal sekian lama, 39 tahun yang lalu. Jadi dalam konteks ini sekarang, YouTuber, social influencer dan mana-mana sahaja individu semakin agak-agak terkejut dengan berita ini kerana mereka mengkhawatiri mereka sudah tidak dapat lagi mengupload video dan sebagainya. Antara pihak-pihak yang akan terjejas jika akta ini dikuatkuasakan iaitu Akta 244 Akta Komunikasi dan Multimedia 1981, antara orang yang terjejas jika ianya dikuatkuasakan kepada semua pihak tanpa melihat konteks masa kini. Orang yang akan terjejas contohnya seperti social media influencer, YouTuber yang buat konten tentang education, yang buat konten tentang memasak, mengajar, gaming channel dan sebagainya akan terjejas. Hari ini, 24 Julai 2020, Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, menegaskan kembali kenyataannya bahawa dia tiada apa-apa niat untuk menghalang hak kebebasan individu di media sosial masing-masing. Dia menyatakan bahawa semua individu berhak untuk seperti mengupload, contohnya memuat naik dan juga membuat apa-apa video di laman sosial masing-masing, kerana itu merupakan hak kebebasan individu, sama ada di laman Instagram, Facebook, TikTok dan juga sebagainya. Jadi tiada sekatan diberikan oleh kerajaan. Jadi pengguna media sosial dan sebagainya tidak perlu berasa risau bahawa mereka perlu meminta lesen, perlu apply lesen daripada Finas untuk mengupload video di Instagram ataupun Facebook dan juga sebagainya. Mereka juga tidak perlu risau mendapat dakwaan daripada Finas kerana memuat naik video dan sebagainya di laman media sosial. Okey, sekarang kita bercakap tentang akta yang sekarang ni makin dijelaskan. Sebenarnya, Akta 244, Akta Perbadanan Komunikasi dan Multimedia 1981 sudah ada lama. Tetapi sebenarnya ia tidaklah merujuk kepada konteks zaman sekarang. Ia sebenarnya digubal pada 39 tahun yang lalu. Jadinya, ia sesuai untuk konteks zaman dahulu. Tapi pada 39 tahun yang lalu, kita tak ada fenomena seperti content creator, kita tak ada fenomena seperti digital creator, digital content dan sebagainya. Tak ada benda-benda macam tu. Tapi sekarang kita hidup di dalam fenomena di mana digital era, semuanya melalui media dan sebagainya. Guru-guru menggunakan social media platform untuk mengajar anak-anak murid. Contohnya di waktu COVID-19 sekarang, guru-guru ataupun pensyarah mengupload beberapa video di laman Instagram dan sebagainya supaya anak-anak didik mereka boleh melihat. Jadi
kalaulah contoh Akta 244 itu diaplikasikan kepada semua golongan, maknanya guru sendiri pun perlu apply lesson finance untuk upload benda tu. Jadi itu agak tidak relevan untuk zaman sekarang. Jika Akta 244 itu juga diaplikasikan pada zaman kini, bermakna semua pengguna smartphone yang ada di seluruh Malaysia ni perlu apply lesson finance. Disebabkan mestilah mereka akan buat shoot guna dia punya kamera sendiri dan mengupload gambar, mengupload video di media sosial dan sebagainya. Jadi jika di-applykan Akta 224 ini, akan memerlukan semua smartphone users untuk berdaftar dengan Finas untuk mengupload apa-apa video. Jadi ini memang sangat tidak relevan. Isu di mana semua pengguna sosial media dan sebagainya perlu mempunyai lesen Finas sebenarnya tercetus disebabkan oleh satu faktor, iaitu faktor di mana kita tahu beberapa hari sebelum ini ada media di mana Al Jazeera menerbitkan satu siaran pada 3 Julai, tak silap saya 3 Julai, yang menunjukkan beberapa gambaran yang tidak baik, di mana mereka menunjukkan layanan Malaysia yang tidak baik kepada pekerja asing, sedangkan perkara itu tidaklah terjadi di Malaysia. Dan ekoran daripada peristiwa itu di mana Al Jazeera tersebut telah menerbitkan sebuah dokumentari yang tidak berapa elok, yang menyentuh sensitiviti Malaysia. Ekoran daripada itulah mengapa terjadinya tercetusnya kenapa Menteri Komunikasi dan Multimedia ingin menguatkuasakan Akta 244, Akta Komunikasi dan Multimedia 1981. Jika menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, sebelum mengeluarkan kenyataan baru, semua pengguna sosial media perlu mempunyai lesen Finas daripada Finas untuk menghasilkan apa-apa video di sosial media, dan perlu mempunyai modal sebanyak RM50,000 dan memaklumkan pihak Finas sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pengeluaran ataupun pembikinan video tersebut. Jadi ini sebenarnya agak menyusahkan pengguna ya. Contohnya seperti YouTuber yang baru naik dan juga orang yang baru berjinak-jinak dalam bidang penghasilan video dan sebagainya. Takkanlah mereka yang tak ada berapa modal tu nak terus membayar RM50,000, wang yang sangat besar, untuk mendapatkan lesen Finas semata-mata untuk mengeluarkan video. Contohnya seperti saya sendiri yang hanya membuat macam channel suka-suka je, tetapi perlu mempunyai lesen daripada Finas dan membayar RM50,000 semata-mata untuk mempunyai lesen Finas supaya saya dapat keluarkan video ni. Jadi itu sebelum ini. Sekarang pada tarikh hari ini 24 Julai, memang Menteri Komunikasi dan Multimedia telah membetulkan balik kenyataan beliau, yang beliau sudah mengatakan bahawa semua pengguna sosial media bebas untuk memuat naik video dan sebagainya. Perkara yang sangat melucukan bagi saya ialah pada semalam kami ni daripada macam kelas dalam subjek kami perlu membuat video presentation dan perlu menghantarnya di YouTube. Jadi adalah macam jenaka-jenaka di Twitter macam tweet, maaf dekat lecturer sebab tak dapat upload dekat YouTube. Sebabnya kenapa tak boleh upload video dekat YouTube? Sebab tak ada lesen Finas. Jadi tu agak lucu sebenarnya. Sebenarnya kalau contohlah Akta 244 tu diaplikasikan kepada semua golongan, perkara seperti itulah yang akan terjadi. Alhamdulillah, selepas Menteri Komunikasi dan Multimedia telah memperbetulkan balik kenyataan beliau dan menyatakan bahawa sebenarnya akta tersebut tidaklah diaplikasikan waktu sekarang disebabkan oleh waktu kini, di mana zaman sekarang kita adalah era digital dan memerlukan memang banyak penggunaan muat naik video di media sosial dan sebagainya. Sekarang Kabinet sudah pun bersetuju untuk meminda kembali akta tersebut sesuai dengan kehendak semasa, di mana kita perlu seiring lah, mempunyai undang-undang yang seiring dengan peredaran zaman sekarang. Kalau dulu undang-undang tersebut tidak diguna pakai sangat, diguna pakai tetapi bukanlah kepada digital content creator dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita memang sangat memerlukan platform media sosial dan sebagainya untuk mengupload video di Instagram dan Facebook dan sebagainya.
Jadi perlu diperhalusi lagi akta tersebut supaya menepati apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan juga oleh pengguna media sosial, dan seiring dengan apa yang dimahukan kerajaan untuk membendung mana-mana filem yang tidak mengikuti skop Malaysia yang boleh menjejaskan nama baik Malaysia dan sebagainya. Jadi kita perlu juga memahami apa yang dilakukan kerajaan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan sebenarnya adalah untuk membendung mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab daripada mengeluarkan apa-apa filem ataupun video yang boleh mencemarkan nama baik bangsa, agama dan juga negara, yang boleh mencetuskan macam kemarahan rakyat Malaysia dan juga yang boleh memalukan negara dan sebagainya, seperti video yang telah tular beberapa hari sebelum ini yang dikeluarkan oleh Al Jazeera. Sebagai seorang content creator yang baru ataupun content creator YouTuber yang baru, saya sangat berharap supaya kerajaan dapat memperhalusi lagi akta ini, meminda akta ini, Akta 244, Akta Komunikasi dan Multimedia, supaya lebih jelas lagi skopnya, kepada siapa ia akan diaplikasikan, kepada siapa ia akan dikuatkuasakan. Itu saja daripada saya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe to my channel.